ditanyakan, adakah terdapat perbezaan bilangan instrumen dalam peperiksaan SPM? Jawapannya, tidak. Dia kekal kepada dua instrumen, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Okey, dia tak ada perbezaan. Dan yang kedua, okey, kenapa kertas 1 dan kertas 2 tidak digabungkan menjadi satu kertas sahaja? Jawapannya, faktor masa. Kerana nak mencukup cukup cakup yang merangkumi, tadi saya beritahu ada berapa tajuk, 18 tajuk. Okey, dalam masa tempoh 2 jam tidak boleh. Kalau nak lebihkan, nak buatkan 4 jam setengah, nanti calon akan penat. Okey, dan soalan yang ketiga, adakah perbezaan instrumen pentaksiran KBSM dan KSSM? Ada. Di manakah perbezaan itu? Iaitu KBSM, kertas 1 merupakan soalan objektif bergrade. Manakala untuk KSSM, kertas 1 dia merupakan soalan subjektif respon terhad ataupun soalan subjektif respon terhad bertutur. Okey. Dan untuk KBSM kertas 2, dia merupakan soalan subjektif respon terhad berstruktur. KSSM pun sama. Untuk kertas 2 tak banyak beza. Cuma beza dari segi bilangan item di setiap bahagian. Untuk soalan yang keempat, kenapa terdapat perubahan format dalam pentaksiran kertas 1? Kenapa terdapat? Seperti yang telah Cikgu Izzy ceritakanlah. Kerana fikrah matematik kan, supaya calon boleh berdikari dari segi pemikiran, okay, iaitu dia selaras dengan perubahan kurikulum KSSM. Okay, kertas 1 KBSM kurang membantu calon objektif bergrade. Tapi untuk kertas 1 KSSM dia boleh membantu calon mendapatkan markah, iaitu markah C. Dan yang kelima, adakah masih kekal format kertas 1 soalan pendek dan kertas 2 soalan panjang? Okey, apa dia? Jawapan ialah soalan panjang ataupun pendek, bukan format pentaksiran. Ingat, format pentaksiran kita adalah item respon terhad berstruktur. Dia bukan disebut sebagai soalan pendek, soalan panjang, ataupun item pendek, item panjang. Dan dia mesti mengikut composite, right? Okay. Yang soalan keenam, perlukah para guru mengajar berdasarkan format pentaksiran dan atau buku teks? Jawapannya tidak. Cikgu perlu mengajar berdasarkan DSKP. Kerana dalam DSKP itu ada diceritakan ataupun dikendaki murid menerbit rumus. Right, cikgu ambil perhatian DSKP kita. Untuk yang ketujuh, adakah instrumen dibina dalam diri bahasa? Ya, ia masih dikekalkan. Untuk yang akan datang, bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia, dia mendahului bahasa Inggeris. Right? Untuk yang ke-8, adakah calon menjawab dalam buku soalan atau buku jawapan? Okey, berita baiklah untuk cikgu-cikgu, dia akan berlaku dalam buku soalan, iaitu seperti dalam matematik 2, kertas matematik 2 1449/2. Okey, di mana soalan lepas tu ada ruangan untuk jawapan. Kalau soalan yang ada draft akan disertakan. Okey, menurut lembaga bahawa lebih, kalau di soalan tu dalam instrumen itu ada 2 soalan yang memerlukan draft, maka lembaga akan lebihkan 1. Tapi lembaga tengah merunding, bolehkah lagi ditambah dengan 1 helai draft lagi? Maksudnya 2 soalan, yang 1 is for sure, okey, yang lebihan 1. Tapi yang lebihan yang kedua itu, okey, akan dibincang balik semula di pihak lembaga. Kerana dia membelanja, kalau tidak diguna dia membazir lah dari segi yang itu. Okey, dan satu lagi, kalau dia berlaku dia dalam buku soalan, ingat cikgu-cikgu, ruangan untuk bahagian jawapan selalunya ada di cetak A, lepas tu dikosongkan tempat budak jawab,
lepas diikuti dengan B, betul? So untuk buku jawapan ini tidak ada ruangan sebegitu. Itu cuma ditulis jawapan. So ke bawah tu semua dia kosong, di mana budak calon ataupun murid-murid kita perlu menulis bahagian A, bahagian B dia sendiri. Okay, macam dia jawab dalam test pack kita lah dekat sekolah macam dia jawab dekat test pack, kosong. Okay, faham tak yang tu cikgu? So, untuk yang akan datang cikgu dah boleh mula untuk set soalan dia dalam sebeginilah. Okay, untuk yang soalan 9, adakah senarai rumus masih dibekalkan untuk kedua-dua kertas? Ya, dia akan dibekalkan, tetapi ambil note ni cikgu, cuma 24 rumus sahaja. Dan juga cikgu ikut perkembangan lah di bahagian lembaga, right? Because next year pun tahun pertama format baru. Okay. Nah, untuk yang soalan 10, adakah topik yang telah diuji dalam kertas 1 akan diuji semula dalam kertas 2? Okey, adakah topik yang telah diuji dalam kertas 1 akan diuji semula dalam kertas 2? Itu bukan format. Okey, itu bukan format. Perkara yang diutamakan ialah cukup cakup. Contohnya bagi satu tajuk lah, mungkin cikgu rasa tajuk selalunya vektor. Okey, vektor untuk dia buat bandingkan linear dan non-linear. Okey, linear dan non-linear. Cikgu boleh bentukkan dia dalam kertas 1. Tapi untuk soalan berstruktur, cikgu boleh bentuk dia dalam kertas 2. Okey, sama ada dia uji dekat bahagian B ataupun bahagian C lah. Itu, asalkan cukup cakup. Dan soalan yang ke-11, apa maksud cukup cakup? Kalau cikgu masih lagi tak faham apa maksud dia cukup cakup, ambil nota dekat sini, dia meliputi sebanyak mungkin tajuk ataupun standard kandungan kita dan konstruk yang telah ditetapkan. Apa yang kita ajar, adakah diuji? Kita cuba masukkan. Sebenarnya kalau bagi saya tak tahu, saya akan ambil dia sebagai sub skill saya. 1.1, 1.2, 1.3, apa dia? Adakah saya uji yang itu? Saya akan tunjukkan JSU yang saya buatlah untuk cikgu. Supaya dia boleh membantulah. That's my idea. Okey, soalan 12. Adakah contoh format pemakahan disebarkan kepada semua guru? Sekarang yang diminta adalah format permakahan. Okay, minta maaf cikgu-cikgu semua, tidak. Format permakahan adalah sulit. Dia hanya untuk kegunaan pemeriksa dan panel pembina item sahaja. Maka format permakahan tidak akan disebarkan. Tapi format pentafsiran yang kita jalan sekarang lah. Okay, untuk item ke-13, adakah buku teks digunakan sebagai sumber untuk bina item? Okay, sebenarnya kalau ikut yang ini, kalau kita rujuk kepada soalan yang tadi, yang awal, dia kata ikut DSKP, maka buku teks bukan. Okey, dan buku teks tidak akan digunakan sebagai sumber. Tapi kita bina item berdasarkan DSKP. Okey, kita boleh rujuk lah, tapi dia bukan sumber utama. Okey, kita buat sebagai rujukan sahaja. Kadang-kadang dalam bahasa yang kita nak setkan, kita nak ayat dia. Kita pun tak berapa pandai because kita bukan panel pembina item. Okey, untuk yang ke-14, adakah bentuk soalan kebat masih sama? Okey, soalan kebat masih sama? Ya, dia masih sama setakat hari ini, tiada perubahan. Okey, tapi dia akan sampai ke 50% nantilah. Okey, ikutkan. Yang soalan ke-15, bagaimanakah pembahagian aras kesukaran item? Seperti yang telah diberitahu tadi, dia memang ikut komposit, secara pemberat. Pemberat yang macam mana? Aras kesukaran, iaitu rendah kepada sederhana kepada tinggi, iaitu 5 kepada 3 kepada 2, 50%, 30%, 20% dari segi permakahan tadilah. Okey, dan seterusnya soalan ke-16, maksud permakahan analitik. Apa yang dimaksudkan dengan markah permakahan analitik? Markah yang diberi berdasarkan pengetahuan, kemahiran atau nilai konstruk taksir yang betul. Itu jalan kerja lah. Dengan arti kata lain, dia ditanda secara jalan kerja, secara logik, ikut dia punya jalan kerja. Okey, soalan 17. Adakah jadual skor Z disediakan? Ya.
dia masih disediakan lagi. Kerana kalau ikutkan yang tadi peralatan tambahan, tiada jadual sifil buku matematik tidak ada diberi, maka Z-score perlu disediakan. Untuk the last item, adakah julat markah, apakah julat markah bagi bahagian wajib? Cikgu ada, tadi cikgu siapa yang ada tanya soalan ini? Okey, yang diberitahu itu bukan format. Okey, ini bukan format untuk bahagian wajib. Contohnya di sini, bagi kertas 1, 12 markah, 12 soalan, sorry. Kertas 1, 12 soalan bagi bahagian A, 64 markah. Dekat sini, 64 markah ini dia akan ditabur dekat 12 soalan ini. Kalau soalan pertama dia dah mengambil macam sekarang punya paper 1, dia dah mengambil 2 markah, yang selebihnya 62 markah akan ditabur dekat 11 soalan yang kemudian. Dia tidak ada julat, dia tidak ada julat. Tapi bila cikgu set soalan, pembahagian mesti adil lah supaya boleh membantu murid mendapat markah. Dan dia perlu dibina berasaskan aras kesukaran 5 kepada 3 kepada 2. Dan untuk yang kertas 2, 7 soalan, 50 markah. Ini adalah bahagian wajib jawab. Tetapi dia bukan, dia tak ada julat markah bagi bahagian wajib ini. Dia tidak ada. Okay, wajib jawab tapi dia tidak ada julat markah. Contohnya, adakah dia mesti jatuh antara 4 markah hingga ke 5 markah satu item? Tak ada. Dia boleh berlega dekat situ. Asalkan kertas 1, 12 soalan bahagian wajib, 64 markah. Kertas 2 bahagian A, 7 soalan, 50 markah. Baik. So cikgu-cikgu ada sebarang soalan. Kalau tak sempat cikgu nak type, cikgu boleh post, boleh cakaplah secara lisan. Okay, cikgu boleh on mic and cikgu boleh tanya terus. Okay, yes, 18. Kita ada 18 soalan. Okay, dan yang seterusnya, okay, seterusnya itu sahaja untuk soalan soal seri jawab. Cikgu jangan leave dulu nanti Puan Jus akan bagi lagi link. Okay, sebelum saya habiskan, nak beritahu bahawa bahan yang cikgu akan terima melalui ketua bidang nanti. Puan Jus akan email bahan-bahan ini melalui ketua bidang kepada cikgu. Bahan yang cikgu akan terima adalah contoh item respon terhad, contoh item respon terhad berstruktur seperti yang telah saya paparkan tadi. Okay, contoh item kertas 1, contoh item kertas 2, okay, senarai rumus dan paparan yang 18 soalan Q&A untuk cikgu buat penataran di sekolah nanti. Okay. Cikgu-cikgu ada sebarang soalan yang cikgu nak tanya? Okay. Cikgu Izzy akan jawab bahagian yang cikgu tanya tadi lah. You off mic. Okey, cikgu saya guna akaun Puan Jus Mawiyah untuk menjawab soalan-soalan cikgu di bahagian chatting. Okey, ada soalan daripada Cikgu Zeti tadi. Dia tanya pecahan markah supaya jumlah 60 markah bagi 12 item. Okey, macam ni cikgu kena faham sebab jenis item ni ada 2. Okey, soalan respon terhad dan soalan respon terhad berstruktur. Di mana 2 jenis item ni cikgu boleh tabur untuk both kertas 1 atau kertas 2. Okey. Okey. Contoh yang kami dapat hari itu bahagian A, kertas 1. Bahagian A, kertas 1, katakan soalan nombor 1 cikgu tu, cikgu dah peruntukkan hanya 1 markah sahaja. Jadi, katakan soalan nombor 2, cikgu nak letak soalan hukum kimia 10 markah. Boleh je. Jadi kat situ dah total 11 markah. Pergi kepada soalan nombor 3, cikgu letak hanya 4 markah sahaja. Boleh. Jadi dia tak ada julat. Okey, dia tak ada julat. Yang macam sekarang ni, kertas 1 kita ada markah paling minimum 1, maksimum dia 4, tak ada. Ada gangguan lah kan?